Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam episod seterusnya tentang belajar online. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih kerana singgah di channel Cikgu Ima Rahman. Okey, seterusnya bagi meneruskan topik kita pada kali ini, cikgu ingin ulang apa maksudnya, apa yang dimaksudkan dengan belajar online. Okey, belajar online adalah satu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan medium berasaskan komputer serta sebuah jaringan. Okey, jadi maksudnya kat sini kita ada komputer, okey, ataupun yang sama waktu dengannya lah seperti laptop, telefon bimbit, telefon pintar lah maksudnya, dan juga sebuah internet. Okey, jika ada benda tu maksudnya kita boleh belajar online. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak ulas sedikit apa keperluan bahan, okey, untuk kita masuk kelas online. Okey, yang pertama mestilah ada internet dan juga telefon. Ada dua tu cukup untuk kita masuk kelas online. Okey, itu keperluan asas lah. Okey, seterusnya kita juga perlu bawa kelengkapan seperti alat tulis lah, alat tulis, buku teks, buku latihan, buku nota dan seumpama dengannya lah. Okey, itu. Selain itu, kita perlu sediakan mental dan fizikal kita nak masuk kelas online. Okey, ramai orang yang ada internet, ada telefon dan sebagainya, tapi dia tak dapat juga nak masuk kelas online. Okey, sebab apa? Dia tak bersedia. Ya. Dia tak menerima pun tentang belajar online. Okey, seterusnya cikgu nak masuk apakah cabaran belajar online. Okey, cabaran yang paling ketara lah kita nampak apabila murid-murid tak masuk kelas online ni adalah tak ada internet. Okey, murid tak ada internet, tak ada telefon, ataupun dia berkongsi telefon dengan adik-beradik. Berkongsi telefon, kebetulan jadual belajar pula sama. Contoh pukul 8 pagi, semua pukul 8 pagi. So memang tak dapat lah, kena berkorban. Ada abang masuk dulu, esok kakak pula. Okey, lusa bagi adik pula. Okey, so maksudnya terpaksa berkongsi. Jadi tak dapatlah nak attend setiap hari. Okey, yang seterusnya ada juga kan, macam cikgu cakap tadi, dia dah ada telefon, dia ada, internet dia ada, tapi dia tak ada apa? Dia tak ada jadual. Jadual orang kata pengusaha masa dia tak teratur lah. Okey, kelas pukul 8 tapi dia bangun pukul 10. Okey, so dia tak dapat juga nak attend kelas online walaupun dia ada kemudahan internet dan telefon tadi. Seterusnya, suasana di rumah tak kondusif. Okey, baru je nak belajar, tiba-tiba adik bergaduh, tak dapat juga nak masuk kelas online kan. Baru je nak belajar, ada je gangguan, apa-apa sahajalah, TV ke dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, pada waktu kelas online juga mungkin ibu bapa bekerja, so tak ada pemantauan. Bila tak ada pemantauan, diri sendiri pula tak ada motivasi, so tak masuk kelas online. So kat sini cikgu nak sebut lagi sekali, cabaran belajar online adalah kita tak ada internet, telefon bimbit dan sewaktu dengannya, seperti kita disebabkan oleh kita berkongsi dengan adik-beradik lah, ataupun memang tak ada. Okey, atau kita berkongsi telefon dengan ibu bapa kan, ibu bapa bagi pinjam je, ibu bapa punya kan. Okey, seterusnya kita pengusaha masa tidak teratur, tiada jadual belajar, suasana di rumah tidak kondusif. Okey, tiada pemantauan ibu bapa, mungkin disebabkan oleh ibu bapa bekerja. Disiplin longgar, tiada matlamat belajar dan tiada motivasi. Okey, itu adalah cabaran yang utama belajar online. Okey, jika kita tak selesaikan cabaran ini, so kita tidak dapat masuklah kelas online kan. Okey, so seterusnya cikgu nak masuk tentang cara mengatasi cabaran tersebut. Okey, cara mengatasi cabaran tersebut. Okey, cikgu nak kongsi di sini ada 5 cara. Okey, 5 cara. Yang pertama, buatlah jadual belajar. Buat jadual belajar dengan teratur. So sediakan dekat situ apa matlamat kita untuk belajar, matlamat dari setiap subjek dan sebagainya. Okey, kita buat orang kata bedah siasat lah sedikit untuk setiap subjek tu. Okey, subjek ni sejauh mana kefahaman kita, apa yang kita nak apa yang kita nak capai untuk subjek ni kan. Okey, so orang kata kenal pastilah kelemahan diri dan macam mana cara nak atasi tersebut. Sediakan to-do list apa yang patut saya buat, okey, untuk bantu diri saya lebih bagus untuk subjek tersebut dan sebagainya. Okey, seterusnya bila anda dah berjaya capai apa yang anda nak tu, bagilah reward dekat diri sendiri kan. Reward pula bukanlah reward mahal. Contoh kita kata rewardnya hari ni disebabkan oleh saya berjaya capai apa yang saya nak ni, saya nak tengok TV sekejap, 30 minit atau 1 jam, bagilah. Janganlah kata duduk rumah tak boleh tengok TV langsung, nak main game apa yang saya suka ke, tapi sekejap lah, ada limit dia. Okey, jangan semua nak buat, okey tak apa, orang kata 24 jam nak main game je, salah lah. Okey, seterusnya yang kedua, ciptakan ruang belajar yang selesa. Cikgu sebut cipta kat sini maksudnya tak semua orang ada ruang khas tu. Tak semua orang pun, orang kata ada juga orang yang orang kata bilik berkongsi dengan adik-beradik kan, so tak ada ruang khas. So awak ciptalah ruang sendiri, cari satu sudut yang orang kata kondusif, tenang, jauh daripada TV dan sebagainya, awak duduk kat situ.
So bila awak duduk kat situ, awak mesti fahamkan semua orang dalam rumah awak, bila awak berada di situ awak sedang belajar. So tak adalah orang kacau awak yang kena wujudkan benda tu. Okey, seterusnya yang ketiga, kuasai teknik-teknik belajar. So teknik belajar ni sebenarnya ada banyak. So awak kena kuasai, awak kena kenal pasti diri awak jenis orang yang macam mana, suka belajar macam mana, kan? So jangan pula cakap, cikgu saya tak suka belajar. Oh, itu salah ya, itu bukan teknik belajar. So teknik belajar sebenarnya ada banyak. Macam mana teknik, contoh kata teknik menulis nota, teknik membaca, teknik mendengar dan sebagainya, semua tu termasuk dalam teknik belajar lah. So kena kuasai teknik-teknik belajar. Okey, yang keempat, riadah dan jaga kesihatan. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir, yang kelima, restu ibu ayah. Itu yang paling penting ya. Dapatkan restu ibu ayah, insya-Allah perjalanan anda menuntut ilmu akan menjadi lebih senang, tenang dan bahagia, dipermudahkan urusan belajar dan sebagainya. Okey, so sebelum cikgu akhiri perkongsian cikgu pada kali ini, cikgu ingin membuat rumusan bahawa pembelajaran online ni senang sahaja sekiranya kita menerima hakikat yang sekarang kita sedang berada dalam fasa belajar secara online, secara total. Okey, kita bukan lagi belajar hanya untuk mendapatkan maklumat tambahan, tidak. Tapi proses belajar itu berlaku secara online keseluruhannya. Cikgu memang bertemu dengan anda hanya di alam maya. Kita tidak dapat nak bersemuka lagi. Okey, terima hakikat tersebut dan anda boleh masuk kelas online lepas ni. Okey, yang kedua, kena sediakan kelengkapan lah. Nak belajar online, nak tak nak, kena adalah kelengkapan tersebut. Jika anda tak ada, memang anda tak dapatlah nak belajar. Okey, dan yang terakhir, kenalah atasi cabaran-cabaran belajar online. Okey, cara mengatasi cabaran yang pertama, cabaran tadi cikgu cakap ada 5. Okey, yang pertama, sediakan jadual belajar. Okey, sediakan jadual belajar. Yang kedua, jadual belajar tu dalam tu merangkumilah apa subjek, macam mana cara nak buat dan sebagainya kan. Yang kedua, ciptakan ruang belajar yang selesa. Yang ketiga, kuasai teknik-teknik belajar. Yang keempat, beriadah, jaga kesihatan. Dan yang terakhir, restu ibu ayah. Okey, dapatkan kelima-lima ni, insya-Allah anda boleh belajar online dengan lebih tenang dan cemerlang, insya-Allah. Okey, so sekian itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Sekiranya bermanfaat, cikgu jemput anda untuk subscribe channel cikgu dan sebar-sebarkanlah kepada kawan-kawan anda supaya mereka mendapat manfaat juga. Okey, seterusnya kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik, insya-Allah. Okey, itu saja dari cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.